Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Elisha Mesarah binti Tuan Sophie dari kos BE 102 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Nombor PTM saya ialah PTM 1911083880. Saya akan membentangkan tentang tajuk etnik Melayu dari segi hiburan iaitu Dikir Barat. Dikir Barat merupakan suatu permainan tradisional yang paling digemari oleh masyarakat Melayu di Kelantan. Ianya wujud di kalangan masyarakat biasa di kampung dan di pinggir bandar. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pak Suhagi boleh ceritakan tak sikit tentang Dikir Barat ni di Kelantan ni? Waalaikumsalam. Nama saya Mak Agif bin Mak Dali. Berasal dari Kapulpoh lah. Lahir pada 2011 tahun 59. Sedikit sebanyak tu pasal Dikir Barat ni bolehlah cerita lebih kurang. Dikir Barat ni nak tahu tu pasal apa dia. Pasal pertama tu di mana asal Dikir Barat sebenarnya? Dia Dikir Barat ni dia ada dua perbezaan di antara Dikir Barat ni. Di nama Dikir Barat ni, kalau Dikir Barat ni kalau dulu kan di sebelah selatan Thailand. Oh. Tapi dia Dikir ni di Kelantan kita, di Malaysia kita ni pun sejak dulu kalau lagi zaman tok nenek moyang kita pun ada dah, tapi tidak dinama Dikir Barat lah. Okay. Dia ada dah. Bila di dalam tahun lebih kurang tahun 40-an tu, seorang hamba Allah kita dari Kelantan ni berhijrah ke selatan Thailand tu. Jadi dia pergi belajar denu, dia pergi belajar ngaruk gapo denu. Bila dia balik itu, dia dinamakan Dikir Barat. Tu dia jadi panggil dekat Dikir Barat tu. Hari tu selatan Thailand kita ni dia panggil, bila pergi ke Thailand tu dia panggil Gibarat. Gibarat. Dinamakan Dikir Barat. Okey. Yang soalan kedua pula, berapa orang ahli yang dalam Dikir Barat tu yang perlu ada? Dia di kalangan ahli ni tak kurang daripada 15 orang lah. Maknanya kalau ala kata tu, ala kerama tu, biasalah kalau orang dulu kat sampai 30 orang pun ada ahli ni. Bila perubahan sekarang ni nak kecilkan modal, kecil transport ke apa tu, dia pakai dalam 15 orang. Okey. Lepas tu yang ketiga, bagaimana atur cara Dikir Barat ni? Dia atur cara Dikir Barat ni, dia pertama sekalinya kalau atur cara ni dia duduk di pihak penganjur lah. Maknanya kalau penganjur tu nak menganjur ke Dikir Barat ni, terutama sekali dia kena siap ke tempat lah. Basah ataupun petah. Tu dia kena siap untuk nak menganjur ke Dikir Barat tu. Okey. Lepas tu memandangkan negara sekarang ni kan semakin maju kan dengan teknologi. Lepas tu boleh tak macam negara ni maju, lepas tu di kalangan budak muda ni molek tak kalau diteruskan untuk meneruskan Dikir Barat ni? Dia kalau kita di Kelantan ni lah, namanya kita rakyat Kelantan, sebab dia Dikir Barat ni adalah satu-satunya seni warisan permainan rakyat Kelantan. Eloklah juga kita diteruskan, sebabnya dalam satu program ataupun dalam satu majlis, penyampaian mesej dia tu dia berada pada Dikir Barat. Contohnya kalau kita panggil penyanyi ke, kita panggil silat ke, hanya dalam pergerakan saja ya ada. Maknanya penyampaian mesej tu tak siapa lah. Tak siapa mesej tema-tema yang tertentu. Apa program ni kita buat? Contoh kalau hari majlis kahwin, nak bercerita pasal kahwin. Kalau majlis-majlis VIP, macam majlis orang politik ke sebagainya ataupun, maknanya penyampaian tu dia berada dalam mesej Dikir Barat ni. Bermakna bila dunia sekarang ni, bagi pihak kutukan karu ataupun Tuk Joro tu banyak di kalangan budak mengaji di pusat-pusat pengajian tinggi tu. Demo pasih dalam berbahasa Inggeris ke apa, dia penyampaian tu boleh teruskan. Eloklah juga mana generasi muda ni teruskan penyambungan benda-benda ni. Okey.
Last soalan, adakah Dikir Barat ni dikategorikan dalam hiburan warisan budaya dalam etnik Melayu? Dia memang begitulah. Dia hiburan budaya dalam etnik Melayu sebab kalau dulu ni Dikir Barat ni memang dia tak ada pun orang bahasa lain. Dan pula Dikir Barat ni dia tidak ada bercanggah dengan apa ni, dengan ruku-ruku Islam ni dia tidak bercanggah. Cuma atas pembawakan seorang tu kata tahu. Dia boleh bercerita tentang agama, dia boleh cerita tentang hukum hakam. Ada juga yang main apa ni, selit-selit lawak jenaka apa tu, itu terpulang dia lah. Okey. Tapi dia tidak ada bercanggah sangat dengan hukum hakam ni. Okey. Terima kasih Pak Suhari atas perkongsian. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Na'ala Syakira binti Kamaru dari kos PE 102 PTM 19110835. Okey, hari ni Alan nak cerita sikit lah pasal WOW. Okey, mesti ramai yang tahu WOW ni apa. WOW ni adalah sebuah layang yang bersaiz besar. WOW ni adalah salah satu permainan tradisional orang Melayu sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Permainan ini mengandungi unsur budaya Melayu yang asli. Okey, kenapa kita boleh cakap permainan Melayu budaya ini mempunyai unsur budaya Melayu asli? Okey, corak dia dan bentuk dia adalah corak tradisional Melayu. Perkataan WOW ni berasal daripada perkataan Thailand yang dikatakan kerana Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah terletak berhampiran dengan negara Thailand. Selain daripada yang mengatakan perkataan WOW ni berasal daripada perkataan Thailand, ada juga yang mengatakan perkataan WOW ni dikaitkan dengan terhasilnya daripada bunyi buso yang terikat pada WOW. Apabila dinaikkan ke udara, daun ibus yang dipasang pada buso tersebut akan menghasilkan bunyi WOW secara berirama. Asal usul WOW yang sebenarnya tidaklah diketahui, walaupun di dalam beberapa buku sejarah Melayu sudah menceritakan tentang permainan ini. Namun begitu, ramai orang yang berpendapat bahawa permainan ini dimulakan pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 hingga 1511. Pendapat ini berdasarkan kepada buku Sulalatus Salatin atau dikenali sebagai Sejarah Melayu, yang mana ada menceritakan tentang permainan WOW. Saya yakin ramai yang tak tahu sebenarnya sangat banyak jenis WOW yang ada di Malaysia selain daripada WOW bulan dan WOW helang, iaitu WOW bulan, WOW kucing, WOW jala budi, WOW merak, WOW dodo helang, WOW kangkang, WOW seri bulan, WOW helang, WOW puyuh dan juga WOW kapal. Okey,
Permainan wol ni adalah salah satu hobi kepada masyarakat terdahulu, terutamanya di negeri Kelantan. Permainan layang-layang telah menjadi tradisi permainan selepas penuaian. Mereka bermain wol untuk melepaskan lelah setelah bekerja di ladang. Mereka juga merasa gembira ketika bermain dan melihat satu sama lain di beberapa tempat dan daerah mereka. Di setiap daerah akan mengadakan festival tahunan dan pertandingan layang-layang yang paling indah antar daerah. Wol mahir artisan mempunyai cara tersendiri untuk mengukur dan menimbang ketika bingkai wol buluh kecil. Petua yang akan diperoleh daripada para penatua, tetapi kemampuan sebenar diperoleh melalui pengalaman. Walaupun permainan wol ini sudah pun bertahun-tahun lamanya, tetapi remaja zaman kini masih berminat untuk bermain permainan tersebut. Ada yang di kalangan mereka sanggup untuk mempelajari cara-cara membuat wol. Bagi mereka, permainan ini dapat menarik lebih ramai pelancong untuk melihat keunikan corak dan bentuk wol tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Zainuddin, PTM 19110, yang membentangkan tentang etnik Melayu iaitu Makyong. Makyong atau Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Patani, Kelantan. Makyong ada dua, iaitu Makyong Teri dan Makyong Drama. Di dalam persembahan Makyong, ia melibatkan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian, termasuklah lagu yang didedangkan, cerita dan teks. Percakapan mereka juga formal. Makyong dipersembahkan untuk hiburan dan perubatan. Makyong juga sudah wujud sebelum kedatangan Islam, semasa di zaman Hindu-Buddha. Makyong telah diharamkan oleh Parti PAS pada tahun 1991, sehingga terdapat banyak jenis-jenis makyong di negara lain-lain, iaitu makyong Patani yang ditemui di Patani, Yala dan Naratiwat. Dulu Patani di Kelantan, tapi sekarang Patani di Thailand, di seberang Thailand. Okey, yang kedua ialah makyong Kelantan, ditemui di negeri Kelantan dan daerah Besut, Terengganu, Malaysia. Yang ketiga ialah makyong Kedah. Makyong Kedah ditemui di negeri Kedah. Yang keempat, makyong Laut ditemui di negeri Perlis dan di wilayah Satun. Yang kelima adalah makyong Riau. Makyong Riau ini ditemui di wilayah Riau, Indonesia. Yang keenam adalah makyong Medan, ditemui di Medan, wilayah Sumatera Utara, Indonesia. Yang last sekali ialah makyong Kalimantan yang ditemui di Kalimantan, Indonesia. Ini terbukti bahawa makyong terdapat di pelbagai jenis negara, iaitu di Thailand, di Perlis, di Kedah dan di Indonesia. Cik, boleh bagi tahu apa yang tahu dengan makyong? Assalamualaikum, makcik ni tak tahu sangat pasal makyong ni, tapi kat sikit-sikit tu boleh lah. Tahu makcik makyong zaman-zaman dulu ni hiburan lah. Zaman dulu kan tak ada macam TV pas sekarang ni. Dulu boleh lah habis-habis ni buat sahur semua buat makyong, boleh tengok gitu lah tahu makciknya. Banyak drama-drama dalam tu, ada cerita gitulah. Selalunya makyong ada berapa orang, Cik? Ada ramai juga makyong ada dalam tu. Ya ada lelaki tu main macam sunah-sunah gitu ke panggil, Kelantan panggil. Oh, seruling. Bukan seruling, sunah ke panggil. Makcik pun tak tahu juga alat kakak yang nak sebutnya. Jadi makyong ni boleh dimainkan lagi ke sekarang? Sekarang ni ada juga, tapi tak sama sangat lah. Zaman sekarang kan saya moden. Orang muda suka tengok TV, tengok telefon. Sekarang ni kurang dah tengok makyong. Dia ada juga lah jarang sekali tu makyong ada. Selain tu ramai juga pelacung mari kat Malaysia ni tengok makyong. India, Cina. Tu lah makcik tahunya. Makcik pun tak tahu mana pasal makyong ni.
Selalunya Mak Yong ni siapa yang lakonkan ya? Mak Yong kadang perempuan, kadang lelaki. Oh, ada perempuan ada lelaki. Ha, Selalunya yang paling banyak buat? perempuan lah. Oh. Lelaki dia main muzik-muzik yo tu.